selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan, kepada pensyarah Encik Ali Hafiz Zahar bin Muhammad Rawi dan kepada semua yang menonton. Nama saya Dayang Munirah binti Abang Muhammad Yasin, nombor matrik 274135. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah Pembinaan Negara Bangsa mengikut Perspektif Malaysia. Apakah itu negara bangsa? Saya akan terangkan satu persatu apa itu negara dan apa itu bangsa. Negara, ia adalah satu unit politik yang mempunyai ciri-ciri kedaulatan. Sesebuah negara haruslah mempunyai penduduk yang tinggal di situ, haruslah mempunyai sebuah kerajaan yang sah memerintah, dan kerajaan yang memerintah tersebut haruslah menjalankan pemerintahan dengan baik. Bagaimana pula dengan bangsa? Bangsa merupakan sekumpulan manusia yang mempunyai persamaan seperti keturunan dari segi bahasa, unsur-unsur jasmani, politik dan juga kebudayaan. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mempunyai penduduk yang terdiri hanya daripada satu keturunan ataupun satu etnik sahaja. Apa yang perlu ada dalam membina negara bangsa adalah yang pertama, rakyat di sesebuah negara tersebut haruslah hidup bersatu tanpa mempunyai kefahaman perkauman yang sempit, dan semua penduduk di situ haruslah menerima satu nilai kebangsaan yang boleh menyatukan mereka sebagai satu kelompok manusia dengan hati yang terbuka. Sebagai contoh, rakyat di Malaysia semenjak sekian lama sehingga sekarang hidup dalam suasana yang harmoni dengan berkongsi satu bahasa yang sama, adat dan budaya dan nilai yang sama. Yang kedua, meskipun setiap rakyat Malaysia mempunyai pegangan politik yang berbeza-beza, namun bagi membina negara bangsa, sebilangan besar rakyat Malaysia haruslah berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Apakah itu demokrasi liberal? Secara ringkasnya, demokrasi bermakna suara rakyat diutamakan. Bagaimana pula dengan liberal? Kenapa liberal? Ramai yang berpendapat bahawa liberal ini merupakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Salah satunya kerana liberal ini merupakan satu bentuk fahaman sekularisme, iaitu memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Tetapi demokrasi liberal di Malaysia merujuk kepada sistem politik yang mengutamakan suara rakyat dan kebebasan individu. Sebagai contoh, satu situasi di mana suara majoriti rakyat menyokong perkahwinan LGBT. Adakah anda mempunyai hak kebebasan individu untuk menentang? Sekiranya jawapan anda adalah ya, bermaksud anda adalah liberal kerana memperjuangkan hak anda sebagai individu. Meskipun sistem demokrasi liberal ini diperkenalkan oleh negara-negara barat, namun sistem kita tetap berbeza dengan negara-negara barat yang lain kerana kita mempunyai raja. Maka demokrasi liberal yang kita amalkan di Malaysia adalah versi raja berperlembagaan. Seterusnya, setiap penduduk di sesebuah negara haruslah mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Di Malaysia, kita mempunyai sebuah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970, iaitu Rukun Negara. Masihkah semua ingat apa yang berlaku pada 13 Mei 1969? Peristiwa ini nyata telah melemahkan perpaduan di antara kaum-kaum di Malaysia. Oleh itu, Rukun Negara pun dibentuk. Baik, saya akan mengambil maksud dan makna daripada Rukun Negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Ia menekankan bahawa perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan tertinggi dan berfungsi untuk
memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara Malaysia akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Dunia sekarang sedang memasuki gelombang ketiga, iaitu ledakan teknologi maklumat yang membolehkan manusia berhubung dan bertukar maklumat di seluruh dunia dalam masa yang pantas, dan semuanya hanya berada di hujung jari. Perkembangan teknologi yang pesat ini telah menimbulkan persoalan mengenai kenapa perlunya sebuah negara bangsa di Malaysia. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Malaysia tidak memerlukan rakyat yang bersatu padu pun, yang bersifat nasionalisme dan bersifat patriotik untuk membina negara bangsa. Ini adalah salah kerana sifat nasionalisme amatlah penting untuk memelihara keutuhan negara dan membina kekuatan dalaman seseorang dan rakyatnya daripada ancaman asing dalam bentuk baru seperti globalisasi dan pemodenan negara seperti sekarang ini. Walaupun selepas kemerdekaan di Malaysia, keadaan penduduk di Malaysia masih ada lagi yang bersifat perkauman seperti berpuak, dan setiap kaum masih lagi mempunyai persepsi atau tanggapan mereka tersendiri terhadap kaum-kaum lain, dan ianya masih dipisahkan dengan panggilan seperti bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India dan bangsa-bangsa lain. Walaupun begitu, banyak dasar-dasar diwujudkan oleh kerajaan seperti dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan kebangsaan dan banyak lagi dasar-dasar lain. Dasar-dasar ini adalah untuk menyusun semula masyarakat. Namun perbezaan antara kaum masih lagi besar dengan struktur sosial, ekonomi, politik yang tidak banyak berubah. Justru terdapat beberapa pendapat yang membuat kesimpulan bahawa Malaysia masih belum lagi mencapai taraf negara bangsa yang sempurna, tetapi hanya sebagai sebuah negara yang mempunyai banyak bangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa berwaspada kepada ancaman luar dan neokolonialisme. Nikmat hidup bermasyarakat yang harmoni akan hilang dalam sekelip mata sekiranya berlaku kecuaian atau kelalaian dalam memastikan keharmonian kaum di Malaysia. Sebagai kesimpulannya, Malaysia sekarang sedang menuju ke arah negara maju dan terdedah kepada globalisasi. Pembinaan negara bangsa Malaysia yang bersatu padu amatlah diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Kita haruslah menyucikan diri daripada sikap perkauman sekiranya ada dalam diri kita, kerana sekiranya kita mempunyai sikap perkauman yang tebal, Malaysia amatlah terdedah kepada konflik perkauman yang akan berlaku pada bila-bila masa sahaja, seperti bom jangka. Menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar yang diwujudkan oleh kerajaan selepas peristiwa perkauman seperti 13 Mei 1969 itu adalah merupakan langkah yang sangat baik menuju pembentukan negara bangsa yang sempurna. Akhir kata, semangat nasionalisme menjadi pemangkin dan pelengkap kepada usaha ini, pembinaan negara bangsa di negara kita. Setiap warga negara sepatutnya bersedia menggantikan nasionalisme yang sempit dan berasaskan perkauman kepada nasionalisme kebangsaan, lantas melahirkan semangat patriotik yang tidak berbelah bahagi terhadap negara. Sekian, terima kasih.